Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharuskan satu perkara, melainkan ia ada kebaikan untuk manusia. Ini kita imani sebagai seorang muslim. Ya? Macam dulu disebut Allah Taala mengharuskan jual beli. Dan Allah Taala tak pernah sebut tentang cara jual beli dalam Quran. Pada Nabi sebutlah hadis, sebab itu praktikal Rasulullah zaman tu. Tapi dalam Quran tak ada. Sebab tu kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Inna Allah abaha al-bay' wa lam yubayyin kayfiyatahu fa wajaba al-masiru ila al-urfi. Allah Taala haruskan jual beli, tapi Allah Taala tak pernah sebut tentang tata cara. Maka ia mesti kembali kepada uruf. Dalam hadis Nabi itu uruf masa Rasulullah lah. Kita uruf berdari. Dan tak ada Nabi kata tuan, banyak hal kita pakai uruf. Customary practice dia pakai. Ya. Macam konsep serah terima. Kalau dulu-dulu serah terima semua baik fizikal. Awak bagi duit, saya bagi barang. Mana ada serah terima secara hukmi, secara konstruktif. Tapi hari ini banyak serah terima semua konstruktif. Betul tak? Ji, hutang RM1. Haji pun transport online. Transport saya tu, dia panggil kawat hukmi dia tu. Serah terima secara hukmi. Tak berlaku dekat mata. Maya ada. Lepas tu saya nak bayar pula. Transport kat haji. Saya dah bayar dah tadi. Benda tu berlaku lah. Duit tu berlaku lah. Boleh. Sebab wang haji transfer pada saya boleh dapatkan pada pilih-pilih masa duit. Aku sudah dikira memberi hutang. Saya juga setelah saya transfer duit haji, haji boleh dapatkan balik duit haji pada pilih-pilih masa. Manusia haji lah. Maka saya sudah dikira membayar hutang. Walaupun perpisahan atau serah terima itu berlaku bukan secara fizikal. Hari ini tuan-tuan, tak ada pola lah pertamanya. Islami ke bukan Islami ke. Serah terima secara konsultasi sudah dipakai secara mula. Which is, ini tidak ada pada zaman dahulu. Tak ada. Nah, tapi uruf. Itu kata Ibn Qudamah. Boti balik pada uruf. Ya. Sebagaimana ia tidak bercanggah dengan agama. Ya. Dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi, hajat dan keperluan, lah darurat diambil juga. Entah, hingga ia boleh overrule hukum haram yang ada. Bukannya dalam mazhab tertentu, bahkan dalam Islam Quran. Apalah kalau benda itu menyebabkan darurat. Dia ada perimeter baru pula yang guna pakai. Yang tidak dipakai pada zaman. Apa dia? Benda yang haram. Tapi ia hanya bahasa beristihad. Mungkin mazhab Hanafi kata haram, tapi mazhab Syafi'i kata halal. Mungkin mazhab Syafi'i kata haram, mazhab Maliki kata halal. Macam tu. Tapi ada haram dan halal. Maka dia kata boleh kita amalkan saja. Dari mana ada hajat dan keperluan. Ada hajat je. Tak kira macam mana pun tak kira. Macam kita Malaysia ni katanya mazhab Syafi'i lah. Memang elemen-elemen negeri ada mazhab Syafi'i. Ada tentang negeri tu kan. Diwakil dalam itu. Tapi dalam bahasa ni dia dah sampai dua cara. Ya, kata tu. Kata walaupun mazhab Syafi'i kata haram dalam banyak hal, tapi kerana ada hajat dan keperluan, maka kita ambil mazhab yang membenarkan. Itu dipanggil benda-benda yang tidak fakir, yang haram melibatkan ijtihad, kata mazhab tertentu. Kita boleh saja amalkan. Ya. Kalau benda itu fakir tadi pun, fakir masuk semua ulama sepakat. Semua mazhab sepakat, benda tidak boleh. Masih boleh diamalkan jika dia melibatkan darurat tertentu. Macam di Europe, ulama di sana dia punya fatwa organisasional memfatwakan harus untuk urusan dengan banking konvensional. Awak nak simpan duit, awak nak buat pinjaman, awak nak buat bisnes, dia kata harus. Kata harus. Pada sana mana ada Islamic bank? Pasal apa dia keluarkan fatwa itu? Bukan hanya untuk orang yang berada di sana. Mungkin ada rakyat Islam yang berada di negara yang lain pergi buat kerja itu. Macam mana dia pernah berusaha dengan bank konvensional semua. Dia kata boleh. Kenapa darurat? Ada apa isi darurat pun kita dah banyak orang pakai. Tuan-tuan, cuma belajar tak belajar je. Betul ada SP. Ada SP. SP ni dia kata halal. Dia kata halal kan? Mana dia kata patut syarah.
Okey, dia punya investment FD sebenarnya masih ada yang haram. Dan kaedah syarak, kalau bercampur antara halal dan haram mesti dipastikan banyak mana halal dan haramnya. Tapi Islam tak standard berapa-berapa. Tapi ulama adalah beri pandangan-pandangan. Dalam konteks masa tuan, kita punya institusi yang kontrol pelaporan ni Security Commission lah, SC. Kita boleh aja download dekat internet kita resolusi. Ada beberapa ada dua yang saya download saya baca kan. Ada dua version, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Arab. Tapi ada dua version lah. Ada dua resolusi. Which is dari ikut standard dia. Tak boleh lebih mungkin lah. Contoh tuan nak labur, cakap sah. Jadi tuan kena tahu lah pelaporan yang halal tu macam mana. Kalau dia halal dia tu kurang daripada 95%, atau dengan arti kata lain, kalau yang haram tu lebih dari 5% tidak boleh. Itu yang saya kan. Kalau kurang tak apa. Tentu yang haram 4%, yang halal 96%. Tentu boleh berlaku. Cuma tuan-tuan kena buat cleansing lah. Bila tuan-tuan dapat dividen nanti, tuan-tuan kena keluarkan berapa persen haram. Faham. Bukan tak ada bulan-bulan tu. Kita tengok dunia hari ni, kita nak cari yang satu syarikat besar, giant company, giant besar-besar ni. Kita ingat, dia berlaku semua benda halal lah. Nak cari betul-betul 100% pelaporan dia halal, tak payah kan. Lepas tu dia keluarkan parameter itu, dan memang ulama boleh bahaskan. Isyak, azan. Jadi 5%. Di mana ASP dia bukan 5%, dia more than 5%. Azan lah. Jadi ASP dia lebih 5%. Yang tak patut syarat tu 30% macam tu lah ya. Lepas tu tuan-tuan kalau dapat ASP, dividen tu tuan-tuan masih wajib buat cleansing. Tuan-tuan dapat dividen 30%, sebagainya 40% lah. Tuan-tuan kena dia berapa banyak tuan dapat dividen kena bersih. Bukan semata-mata ASP dah halal, kira dia punya dividen semua halal lah. Tuan-tuan masih wajib buat cleansing ya. Lepas tu dulu pernah ada isu SC dengan ASP ni dia berdagang ni sikit. Pasal SC kata berapa ASP masih tak patut syarat, more than 5%. Tapi ASP kata kami ada parameter kami sendiri, walaupun dia more than 5%, dengan ada 30% boleh bisa tu. Tapi dia ada prinsip jaringan masalah dan sebagainya. Jadi dan sebagai ilmuwan dia masuk keharusan ASP ni dalam darurat. Dalam jenis-jenis yang kita baca tentang perbahasan ilmu semasa tu, sama di Malaysia tentang keharusan ASP darurat. Kerana ini salah satu dana masalah terbesar di samping dana-dana yang lain. Itu opsi 3 tu. 1 tambah lagi, 2 ASP, 3 ASP. Jadi kalau tidak disebabkan darurat, boleh ASP masih haram, masih tak patut haram lah. Tapi kata-kata hari ini dah menerima bahawa ASP adalah patut haram. Tapi mereka mengakui bahawa masih ada. Sebab ASP pun dia berjanji dia akan melakukan peningkatan lah daripada satu masa kepada satu masa supaya 100% patut haram. Dan setahu saya masih belum capai lah. Banyak tuan yang menyebabkan darurat ni cukai. Cukai mazhab Syafi'i haram. Betul buku mazhab Syafi'i termasuk buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu mufti wilayah dulu bila boleh buat cukai dalam Islam. Dia akui bahawa majoriti ulama termasuk internal mazhab Syafi'i mengharamkan cukai. Tapi hari ini cukai tak jadi harus. Di mana cukai? Dia punya sebab darurat. Kerana kalau cukai tidak diharuskan, masih membuka kepada fatwa ulama di atas data itu. Hati Nabi banyak Nabi kecam cukai ni. Sebab itu kalau kita buka buku 70 dosa besar Zahabi, pengutip cukai salah satu daripadanya. Tapi sama ke tabiat cukai kerajaan dulu-dulu, even before the prophet, dengan kerajaan sekarang? Beza kan? Kerajaan cukai itu lah darurat. Ada juga ulama atau ilmu semasa meletakkannya di bawah masalah hajat. Tapi saya ingat sebahagian yang lain letak dalam darurat.
Karena kalau cukai diharamkan, maka kita Amerika, siapa nak cover atau nak tanggung pokok ni, jalan raya, elektrik, apa benda-benda macam ni, siapa nak tanggung kau? Kerajaan boleh kolek, kalau cukai tak boleh dikutip. Kerajaan kolek itu darurat tu. Kita jangan ingat darurat ni hanya menyebabkan hidup dah mati. Kalau dulu ya, zaman-zaman mati dulu, ulama-ulama kita tahu. Kalau sebut darurat ni, hidup mati lah. Makanan tak ada, kalau tak makan mati, tak boleh makan babi. Air tak ada, kalau tak minum mati, boleh minum arak. Atau macam itu je. Hari ni darurat tak dikeluarkan. Cukai darurat tuan. Dah banyak lagi lah yang lain. Ya.